Okay, preparations of alkene. Kita masuk kepada preparations of alkene. How we prepare alkene. We want to produce alkene. So, we can start using alcohol. Kita guna alcohol boleh. Alcohol yang ada hydroxyl group ni. Alcohol. Kalau general formula, kalau nak tulis alcohol, kita buat ROH. Dia ada alkyl, betul ada OH. Right? Jadi, to prepare alkene from alcohol, the process is called dehydration because we eliminate water. D itu means eliminate. D minus hydration maksudnya minus water. Dehydration of alcohol. Water being eliminated. Daripada saturated jadi unsaturated. Jadi alkene. So kita akan buang H dengan OH. Tapi dia tak keluar sebagai OH lah. Nanti dia keluar sebagai OH ni jadi OH2+. Nanti dia akan jadi keluar air lah. Jadi kita akan potong ikatan ni lah maksud saya. COH nanti ikatan ni potong. Lepas tu buang lagi satu H. Jadi dah berbuang kat tengah-tengah ni. Jadi alkene. Konsep dia macam tu lah. Kita akan break bond. Bond ni akan break. CO ni akan break. Lepas tu kita akan remove hydrogen pula. So both bonds will break. So dia jadi alkene. Double bond in between kat sini antara dua carbon. Okay. So the reagent used adalah concentrated sulfuric acid ataupun phosphoric acid. Strong acid, sulfuric acid atau phosphoric acid. Sometimes dia kata acid catalyzed dehydration of alcohol. Dia kena guna acid sebagai catalyst. To produce alkene tu using acid catalyst. Acid catalyzed dehydration of alcohol. Selalu dia panggil yang ni lah. Okay. So kita tengok je lah OH dengan H kat mana kita akan buat carbon double bond begitu. Konsep dia macam tu lah. Kita akan dapat double bond. Kat mana you tengok carbon yang ada OH, carbon tu akan break and then another hydrogen will be removed. You akan dapat double bond. Okay, secara generalnya macam tu lah. Okay, sometimes the alcohol kita guna tu, we produce more than one alkene. Not just one alkene being produced. Kadang-kadang ada lebih alkene to produce, more than one alkene. So kita kena predict lah mana major product, mana alkene mana sebagai major product. So to predict mana alkene major product, we are using Seydt-Zeth rule. Seydt-Zeth rule. Ada ejaan macam-macam, ada yang Seydt-Zeth. Tapi saya guna Seydt-Zeth lah. Right? So in Seydt-Zeth rule states that alkene which is highly substituted carbon-carbon double bond atau greater number of alkyl group attached to it is the major product and more stable. Nak cari major product alkene mana yang terbentuk, yang lebih stable, kamu cari carbon-carbon double bond yang banyak alkyl, R group. Kalau tetra substituted ada 4 R, that will be much more stable. Dia will be major product compared with kalau kata kita ada 3 R, compared with ada 2 R, compared with 1 R atau tak ada R langsung. Macam tu Nanti kita tengok contoh. Okay, contoh sini. Sekarang saya tak tunjuk mekanisme dulu kita predict dulu alkene apa yang possible. Alkene apa yang possible Okay, ini saya bagi simple dululah. Nanti bila kita tengok mekanisme, sekejap dia ubah sikit lah. Sekarang saya nak buat secara general sikit lah. Kita tengok carbon yang ada OH, panduan dia kita nak cari alkene apa. Carbon yang ada OH, kamu tengok carbon yang ada OH. Carbon tu, bond tu akan break. Bond ni akan break. Okay. Lepas tu kamu tengok
Memang bila dia break tu dia sebenarnya jadi karbokation. Tapi saya sebab tak cerita lagi mekanisme. So kita tengok macam straightforward dululah. Kita make it simple dulu. Jadi kamu tengok karbon yang ada OH, kamu tengok karbon sebelah yang attach pada karbon yang ada karbon sebelah pada karbon yang ada OH tu. Karbon ni dan karbon ni. Oh, saya buat warna different. Karbon. Tengok karbon sebelah pada karbon yang ada OH. Meaning karbon ni dengan karbon ni. Okay, karbon-karbon tu ada double bond ke ada hidrogen ke tak? Tengok karbon-karbon tu dia ada hidrogen ke tak? Dia ada hidrogen. Kita nak ambil satu hidrogen. Kan tadi saya kata tadi kita akan break karbon OH bond ni. Kita akan buang OH tu. Cuma nanti dia akan lihat mekanisme dia keluar sebagai air. Karbon OH tu akan break. Lepas tu kita akan remove the next adalah hidrogen. Hidrogen pada karbon sebelahan. So tengok ada hidrogen. Okay, kalau kata karbon tu, karbon bersebelahan karbon yang ada OH tu ada hidrogen. So akan ada double bond between two carbons. Karbon OH dan karbon yang ada H. Karbon sebelah pada karbon OH yang ada H. So double bond sama ada sini atau sinilah. Ya, nampak tak? Atau saya tulis kat sini. Ni karbon CH3. Dapatkan sikit sekejap. Ni karbon yang hujung sekali CH3, C. Okey. Saya tunjukkan hidrogen yang akan dikeluarkan. Ni ada OH. Ini dia ada H kat dia. Ni CH3. So bond ni break. OH, COH bond tu akan break. Dan hidrogen ni akan remove. So kita akan dapat alkene. CH3, C, H, double bond, CH, CH3. That is one. Kalau kita remove hidrogen ini pula, hidrogen yang on the left, on the right, CH2, H ni pula. OH ni kita buang. Dan H tu kita buang, double bond in between. So, kita akan dapat CH3, CH2, C double bond, CH2. Oh, ni ada H. CH2. Boleh? Boleh, Madam. Boleh Okay. So maksudnya kita ada two possible alkene lah. Two possible alkene. Different kan? Yang ni two butene. Yang ni one butene. So mana major? Okay, penamaan dia saya tunjukkan. Ini two butene sebab carbon double bond duduk carbon nombor 2. Yang ni one butene. Kan, yang ni saya buat soalan nombor 1 Okay, mana major product? According to Seitzef. According to the rule used to determine tu adalah Seitzef. Rule. Okay, manakah major product alkene yang more stable? Dia kata highly substituted carbon-carbon double bond with alkyl group. So you tengok alkene kamu tu fokus dekat carbon-carbon double bond. Fokus kat double bond. Tengok dia punya 4 single bond, 2 for each carbon. Tengok dekat carbon-carbon double bond, dia ada 4 single bond, 2 for each carbon, kan? Dia ada apa? H, okay. H. Ni dia ada metal.
Ni dia ada metal kan. Jadi dia ada akar tu ada 2. So ini 2R. Yang ini dia ada H tu ada 3. Ini H. Akar dia CH3, CH2. Nampak Ini 1R. So ini major lah. Yang belah kiri ni major lah. Tu butin. Ini minor. Boleh faham Sheikh Zaf? Kamu tengok dekat carbon-carbon double bond, dia ada 4 single bond ni kan? 2 for each carbon double bond ni. Tengok dia ada apa? Dia ada H dengan metal. H dengan metal. So 2R. Kalau kata 4R, dia paling major lah. Mana most stable. Major ni maksudnya produk dia tu paling banyak. Paling banyak almost 90%, more than 90% major. Minor tu very little lah. Dia ada sebab lah kenapa kita akan dapat ini major, ini dapat sikit saja. It's something to do with dia punya mechanism. Bila OH kita keluarkan tu, dia akan jadi karbokation yang lebih stable. Dia mungkin ada rearrangement untuk karbokation yang lebih stable. So produk itu berdasarkan karbokation yang lebih stable. Contoh yang saya bagi ni semua ni adalah tertiary. Dia akan bentuk tertiary karbokation. Except for this one secondary. Tapi ini tertiary, ini tertiary. Secondary ni pun kalau dia rearrangement pun dia akan dapat secondary juga, tak boleh dah rearrangement dah lah. Maksudnya ni tak payah rearrangement dah. Memang ini produk dia, major dia ni. Nanti kamu akan lihat yang apa yang saya maksudkan rearrangement apa benda ni. At the moment kamu nampak kita akan break OH bond. COH bond ni akan break. Lepas tu kamu tengok carbon sebelah dia. Ada H ke tak? So H tu akan hilang. So kalau H ni hilang, double bond sini. H ni hilang, double bond sini. Lepas tu apa possible product tu? Mana major product? Yang banyak R, according to Sheikh Zaf, major product, more stable. Okay, boleh kan? Okay, kita tengok contoh lagi. Tengok contoh yang kedua ni pula. Padam kejap. Cuba buat sendiri. Cuba tunjukkan alkin apa yang terbentuk. Mana major product. Cuba you all buat atas kertas. Masing-masing cuba buat. Cuba buat lebih cepat daripada saya. Ni kena buat jangan tak buat. Jangan tengok saja. Okay. You tengok dekat carbon yang ada OH. Fokus. Tengok carbon sebelah dia. Carbon ni dengan carbon ni. Carbon-carbon tu ada H ke tak? Ada. Ada H. So H tu akan hilang. Dah berbuang kat situ. Ini saya ringkas dululah sebab kita tak belajar mekanisme lagi. So saya akan lukis CH. 2 tu jadi 1. Double bond C. Yang lain tak kacau. OH dah hilang. Yang ini kalau saya lukis je lah. Tapi dia benda yang sama. Double bond CH2, CH3. Kalau kita buat double bond yang straight tu. So yang ini dengan ini sama. Sama Sebab nanti bila kita namakan alkin tu, kita akan numbering carbon dia dari sini. Dekat dengan carbon double bond. So dia akan jadi 2 metal 1 butin. Sama juga yang ni 2 metal 1 butin. So dia bukan benda yang berlainan lah. Benda yang sama. So saya padam bawah. So
So ada two possible product sajalah. Faham Sebab you tengok kat sini. Tengok kat sini, carbon ni sama. Dia ada metal, dia ada metal. So double bond sini ke double bond sini sama. Kecuali lah kat sini dia ada isopropyl ke lain lah pula produk dia. Kalau dia ethyl juga pun sama dengan sebelah sini. Okay, so two possible product. So mana major? Fokus dekat carbon-carbon double bond. Kamu kalau tak faham tanya Ada berapa R ni? Saya panggil nama boleh? You tell me berapa R? Nurul Atikah ada? Nurul Atikah? Yang depan structure berapa R? 3 madam. Okay, betul. 3R. Thank you. 3R. Yang the second one, cuba Syakilah. No, Syakilah. No, Syakilah ada? Syakilah tak ada Sarah? Sarah tak ada? Juliana? Juliana ada? Boleh faham tak ni? Berapa R? Boleh faham tak cari R? Daniel Salikin? Ain Ailia? Second structure berapa R? Second. Second structure ni. Berapa R? Nampak tak? Madam. Tak clear. Berapa? 1. Tak. You tengok C double bond C. Okay. Sini C double bond. Fokus kat C double bond. Ini dia ada H. Dia ada H kan? Yang sebelah sini. Okay. Yang sebelah sini dia ada yang ni. Dia ada metal. Ni dia ada ethyl. Kan? Kita tengok dekat carbon-carbon double bond. Dia ada 4 single bond tu. Dia buat dalam keadaan condense. Ni C, ni dua tangan ni. H. Ni C ni ada H ada dua. Yang C sebelah sini, dia ada metal. Sebelah sini, dia ada ethyl. So 2R lah. Kamu boleh cari tak ni? So ini major. Sebab ada 3R. Kenapa yang ni 3R tadi? C double bond, C. Ni dia ada H. Itu dia ada metal. Kan kita tengok ni. C double bond C. Dia ada H. Dia ada metal. Dan sebelah sini dia ada metal. Metal. Ni ada H. So 3R. Boleh ke yang lain? Boleh, madam. Boleh. Make sure you boleh dapat ni. Berapa R nak cari. So major adalah yang lagi banyak R. Dan you want to try some more? Yang ni. Mula-mula saya kata, cuba lukis structure alkene Saya kata, fokus dekat carbon yang ada OH. Mana carbon sebelah-sebelah dia? Carbon ni. Carbon yang attach pada carbon yang ada OH. Carbon ni dengan carbon ni. Okay, carbon-carbon tu ada H ke tak? Jadi saya buat straightforward dululah. Sebenarnya saat lagi mungkin dia ambil H lain. Kalau kita tengok mekanisme lagi. Tapi saya bagi contoh-contoh yang memang carbon tu yang akan hilang H dia. Carbon hijau ni
Carbon tu H dia akan hilang. Saya bagi contoh hak yang simple. H tu satu kita buang tak lagi. Nak buat double bond, H tu kita buang satu. H yang biru ni. Tu maksudnya kita jadi alkin. CH3, H2 tadi kan? Buang satu. CH, double bond, C. Yang lain tak kacau. OH kita buang dah. Boleh salin. Nampak tak? Ni CH2 ni saya buang satu H. Jadi CH lah. Both double bond. So OH dan H ni hilang. OH dan H ni hilang, double bond kat sini. Antara dua carbon ni. Okay, lagi. Kalau yang atas ni. CH3, CH2, C. Double bond CH2. Buang satu H. OH kita buang dah. Kemudian salin. Kemudian sebelah sini pula. CH3, CH2, C, CH3. Okay, double bond CH2 tu buang satu H. CH2, CH3. Kamu kira tengok betul tak? Dia punya tangan dia ni. Carbon ni 1, 2, 3, 4. Carbon ni 1, 2, 3, 4 dengan carbon sebelah sini. Cukup, make sure dia tangan dia cukup. 1, 2, 3, 4 kan. Ni 2, 3, 4 carbon ni. Untuk dapat alkin ni kamu boleh dapat tak? Buang satu H yang biru ni. Buatkan double bond antara dua carbon. So buang OH dan H satu. Dapat double bond kat sini. Dapat double bond kat sini. Buang satu H dengan OH. Kan dia dua carbon ni bersebelahan ni. Carbon ni dengan carbon ni. Carbon ni buang OH, carbon ni buang H. Double bond kat situ. Carbon ni dengan carbon ni. OH kita buang. H satu kita buang. Dapat double bond kat tengah ni. Yang ini. Yang lain tu kita salin je lah. Ni salin. Ni H ni tinggal satu. CH. Okay, cari R. Nampak tak yang ni 3R? Afrina? Afrina? Alia? Ayah Nurin? Boleh nampak tak? Boleh, madam. 3R kan? 3R kan? Alia yang ni the second one berapa R? 2R ya, madam. Betul. 2R. Okay. Iqbal Mukmin ada tak? Iqbal. Iqbal volunteer Hari tu you volunteer kan? Kamu miss kelas banyak tak? Mana Iqbal? Cuba ada di sini tak? Ya, madam. Kamu miss kelas banyak ke hari tu? Kamu ikut tak kelas saya? Kamu miss tak? Tak, madam. Okay, Ada time saya quarantine dengan volunteer. Yeah. So okay dah. So Ya. Iqbal, you boleh bagi ni. Ni berapa R ni? Nampak tak? Iqbal, boleh tak? Yang ini, fokus dekat carbon double bond. Tengok Kita kena fokus dekat carbon double bond. Kita tengok dekat carbon double bond tu, kita tengok dia punya 4 tangan tu. Kita tengok ni. Kita tengok sini, tengok sini, tengok sini, tengok sini. Semua tu R atau carbon ke? Carbon ke hidrogen?
R tu carbon lah. Dia ada 1, 2, kan sebab tangan yang saya suruh tengok 4 tangan tu, ini 1 ni, 1 ni, 1 ni. Yang ini dengan hidrogen, karbon ni sebenarnya dia dengan hidrogen, dengan etil. So 3R lah. Kan? 3R. So dalam kes ni, dua-dua ni 3R, jadi kita kata dia pun ni major lah. Patut saya kena tunjuk yang 1 4R, 1 3R, jadi 4R lah. Dia major. So sama ni kita kata dia ni major lah. Dia bukan benda yang sama, lain-lain ni ya. Yang ini nama dia 3-methyl 2-hexene. Yang ni nama dia 3-methyl 3-hexene. 3-methyl 3-hexene. Yang ini 3-methyl 2-hexene. Lain ya. Yang ini nama dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini nama dia 2-ethyl 1 pentene. Kamu boleh nama dia okey tak? Ini nombor 1 kita nombor tangan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nama dia 2-ethyl 1 pentene. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-methyl 2-hexene. Jadi nama dia 1, 2, 3 kan. 3-methyl 3-hexene. Okay. Kita kena numberkan carbon, longest and continuous carbon chain yang ada carbon-carbon double bond. So kita numberkan carbon dari hujung yang dekat dengan carbon double bond. So that carbon double bond nombor rendah. Kemudian ke arah kalau substituent tu rendah. Macam yang ni tadi. Ini 1, 2, 3 double bond. Ini pun 1, 2, 3 ada double bond. Tapi kalau you nombor belah sini, methyl dapat nombor rendah. Kalau tidak yang ni dia jadi 4 methyl pula. So kena nombor belah sini. Nah, numberkan carbon dari hujung. Mula-mula kita kena follow dululah. Daripada hujung yang dekat dengan carbon double bond. Kemudian yang dekat dengan substituent. Kamu okey ke ni? Saya tak nampak muka you ni. Okey ke tak? Cari R dia mana major. Nak try sama yang ni nombor 4. Kita dah banyak spend kat sini ni. Siapa tak faham? Beritahu. Faham tak? Faham, madam. Faham. Alia faham. Okay, kita cuba yang ni Okay, saya kata tadi. Tengok carbon yang ada OH. Tengok carbon sebelah. Carbon yang terikat dengan carbon yang ada OH. Ni carbon yang ada OH ni Cuma dia skeleton tak nampak ni. Saya tak tunjuk. Okay, ni ada carbon. Carbon sebelah dia, carbon yang terikat dengan carbon tu. Iaitu carbon ni, carbon ni, carbon ni. Kan, carbon tu mesti ada 4 tangan. Tu 1 dengan OH, mana 3 lagi? Carbon. Carbon ke tak? Okey, carbon. Carbon-carbon tu ada hidrogen ke tak? Hidrogen tu boleh keluar. So hidrogen tu keluar, dia ada hidrogen sini Hidrogen tu keluar jadi double bond lah. Ni ada 2 hidrogen. 1 je hidrogen yang nak perlukan tu.
Ni ada hydrogen. Okay, kita lukis struktur dia. Saya akan tunjuk ni juga ni sebab ini dalam gelang kan. Tengok dia macam mana jadi. So, gelang 5. Okay, katakan ini double bond sini. So, sini jadi CH2 lah. Okay, 1, 2, 3, 4 ada double bond dekat carbon tu. Lagi. Double bond di sini ya. CH3 ada. Tak kacau. Double bond sini Maksud saya double bond tu. Double bond sini. Double bond sini. Double bond sini. Tapi double bond yang sebelah sini sama sajalah. Kalau saya tunjukkan. Double bond kalau sebelah sini. Sama je lah. Sebab kita akan numberkan carbon tu. Sini nombor 1 lah. Dia akan tetap jadi 1-methyl-cyclopentene. So sama saja saya buang. Ini nama, ini tak perlu nama. Okay, kejap. Let's say saya ada benda lain, saya ubah sikit ni. Saya ingat saya dah ubah saja ni. Saya bubuh sini, saya buat lain sikit. Saya bubuh CH3, CH2. Kat situ. Saya ubah sikit saja ni, nak bagi nampak ada banyak sikit. Tu possible product dia, okay. Kita tengok carbon ni carbon ni, carbon ni, carbon ni Carbon-carbon tu ada H ke tak? Ni dia ada H ni. So double bond tu adalah sini, sini, sini. Yang kuning boleh buat double bond. Maksudnya, kita double bond sini, buang satu H, so CH2. Ni dia ada CH3, CH2, tak kacau. Kat situ. Plus, saya ubah dah struktur alkohol tu dah, saya ubah CH3, yang asal tadi tak berapa trik dia, tak apa ada. CH3, CH2 tak kacau. Sudah berbuang sini. Lepas tu satu lagi adalah yang kuning tu jadi double bond Double bond sini. So maksudnya H sudah hilang. H ni yang hilang CH3. Jadi lain-lain lah Baru dapat 3 produk, baru dapat 3 sikit Kan double bond sini. OH ni hilang. Sini hilang H. Dapat double bond. Yang ni tak kacau. Double bond sini. Sini hilang OH. Sini hilang H. Double bond. Yang lain semua tak kacau. Dia salin je. Kalau dia double bond kat sini. Sini hilang OH. Sini hilang H. Dia C. Satu C yang ada OH hilang OH tu. C sebelah tu hilang H. Double bond. Dia tinggal satu H je. Kan? So dari segi penamaan, yang ni tak perlulah penamaan dia. Kamu tak perlu tahu. Susah sikit ni. Ada double bond dekat gelang macam ni. Double bond dekat carbon. Carbon double bond. Lepas tu dia luar daripada gelang. Yang kita belajar dalam gelang ni.
Okey, yang ini kalau kita penamaan dia, sini kena nombor 1 lah. Karbon-karbon double bond kat gelang dia 1, 2. Ni 1, ni 2. Kita tak boleh buat terbalik. Nanti metal tu jadi nombor 2. Lebih baik substituent jadi nombor rendah. So 1, 2, 3, 4, 5. Sudah jadi 5 etal. Kita nak tulis ikut alphabetical order. So etal kena tulis dulu. Dia pada kedudukan 5. 5 etal. 1 metal. Cyclopentene. Ya. Yang ini biarlah etal dapat nombor 1. 1 etal. 2 metal. Cyclopentene. Boleh tak? Kamu okey tak? Saya buat penyediaan daripada alkohol menggunakan concentrated sama ada sulfuric acid atau phosphoric acid panas, dehydration of alcohol, menyingkirkan air ya. So plus air, semua ni plus air lah produk dia. Dan alkin. Alkin mana major produk? Alkin yang banyak R. Highly substituted carbon-carbon double bond with R group. According to SETZEF. Kalau tadi yang ni kita nak cari R dia ada berapa. Ni plus air plus air lah. R dia ada berapa. The first structure ada berapa R. Can we have Fazli ada? Fazli, first ni ada berapa R? Fazli tak ada? Iman Daniel? Teruskan ni. Kamu ada? Ada kan? Kamu jawab. Apa yang tak ada? Ayo. Madam, 1. Nanti kejap. Siapa nak jawab? Okey, tolong jawab lah nah. Siapa-siapa. Sekejap. Okey, kata 1 salah. Tengok nah. Kita fokus dekat carbon-carbon double bond. Tengok carbon double bond. Sini kan. Mana dia 4 tangan dia? 4 tangan dia tu 2 dengan hidrogen ni. Karbon ni 2. Ada hidrogen. 1, 1. Karbon ni R lah. Ni. So 2 R. Ni 2 R. Ni tak boleh keluar dah. 2 R. Kan? Ini karbon, dia hidrogen. Kita nak cari R atau karbon. Karbon ni ada berapa karbon terikat dengan dia? Ada 2 hidrogen. Kita tengok karbon double bond. Dia ada 4 tangan tu. Kan karbon ni, tengok karbon double bond tau. Ni lah karbon double bond ni. Jadi H ada 2. So H. Okay, mana lagi belah sini? Karbon ni. Ni gelang ni R lah, karbon. So 2 R. 1, 1. Cuba yang ni berapa? Tak boleh nak padam nombor tu dah. Ni berapa R? Ni sini. Ni karbon kan? Mana nak bagi you nampak?
Okey, mana dia 4 tangan? 4 tangan ni. Iaitu yang ini, ni, ini, 3, satu lagi ni H. Jadi ada H, semua dia skeleton, dia tak tunjuk. H. Tu yang 4 tu. Tapi semuanya carbon ke tak? Empat tangan tu kan? 1, 2, 3, 4. Okey, berapa R? 3. 3, betul. Iaitu 1, 2, 3. Ini hidrogen. Tu 3R. Okey, tengok yang struktur akhir tu berapa R? 4. Yes, 4R. Okay, thank you. 4R 4R. 4R kan? Okay, saya highlightkan dengan hijau tu. Mana dia? 1 kan? 2, 3, 4. Semua tu carbon. Ni carbon, ni pun carbon, ni carbon, ni pun carbon. 4R. So ini major lah. Jadi struktur ni kamu tukar lah kalau kata kamu. Saya tak ingat saya tulis apa. Saya dah edit dah, edit lain. Saya nak kena edit balik ni. Okey, jadi saya harap kamu dah faham lah nak cari apa possible alkene, mana major product, itu set Zef. Okey, sekarang dia dalam you punya kejap ni sini Saya pergi dulu yang ini. Maksud saya nak sediakan alkene ni ada 2. Satu daripada alkohol, satu lagi daripada haloalkene. Summary yang saya dah tunjuk kat you all sebelum ni. Nak sediakan alkene ni, ada 2 cara. Satu daripada alkohol, satu daripada alkene. Nak sediakan penyediaan ni preparation ni. Daripada alkohol, concentrated sulfuric acid atau phosphoric acid lah. Panas. Kalau kata daripada haloalkane, dia guna strong base. KOH atau NOH, ethanol heat. Produk dia samalah macam kita buat reaction of alkohol dengan concentrated sulfuric acid, phosphoric acid ni. Alkene yang terbentuk tu major product according to set Zef, samalah, mekanisme dia pun sama. Tapi reaction based on haloalkane, kamu tak perlu tahu dia punya mekanisme. Jadi mekanisme yang ni tak required. Yang ni je mekanisme kita nak kena ajar. Mekanisme dia. Ini mekanisme required. Preparation of alkene daripada alkohol, mekanisme dia required. Tapi daripada haloalkane tak perlu mekanisme. Tapi samalah mekanisme dia. Okay, jadi sekarang kita lihat dia punya mekanisme. Mekanisme, sekejap Okay, so mechanism for the dehydration of alcohols. Okay, tadi kan saya kata apa yang kita akan buat, bond ni akan break, lepas tu bond ni break pula. So akan dapat double bond lah antara 2 carbon tu. Dapat double bond kat sini. Jadi double bond sini. Bila yang ni hilang, dapat double bond kat situ.
Kalau dia simple thing lah. Dapat double bond kat situ Yang ni break, dapat double bond. Okey. Tapi mekanisme dia, OH tu macam mana bond break antara COH ni macam mana dia nak break tu, okey. So mula-mula alkohol ni sebab dia ada lone pair. Dia ada, kalau O dia single bond, kan macam tu. Dia ada 2 lone pair baru dia octet 2, 4, 6, 8. Jadi O ni dia ada lone pair. So dia akan accept proton daripada asid. Jadi kalau kata reaction ni, alkohol bila ada asid, dia mengalami protonation kita kata. Dia menerima H+. Jadi dia akan ambil H+ daripada sulfuric acid. Ni sulfuric acid ni, H2SO4. Tapi kita kena tunjukkan bond antara H dengan O. Kan sulfuric acid structure dia, kamu belajar daripada first semester dulu. Sulfuric acid, dia kita buat Lewis structure dia. H2SO4. Kita buat Lewis structure, dia ada lone pair apa semualah kan. Dia ada lone pair macam tu. So H ni akan diambil oleh alkohol tu. Satu H daripada sulfuric acid Buat panjang sikit ikatan dia tu. Okay. Jadi elektron akan bergerak daripada ikatan OH tu pergi kepada O sebelah. O yang ada H tu lah. H ni keluar sebagai H+. Dia tak bawa elektron ni. So that's why you kena tunjuk ikatan ni. Ikatan ni kita kena tunjuk. Yang kita tunjuk ikatan ni. Nah. Jadi OSO3H ni semua ni lah. OSO3H. Tak kira takut you all tak apa benda ni OS3H. Kita tak boleh tulis H2SO4 kat sini sebab kita nak kena tunjuk ikatan OH ni. Yang ni saya grupkan SO3H belakang ni nah. So tunjukkan ikatan OH ni, ikatan ni akan break. H ni keluar sebagai H+. So dia tak ambil elektron ni. Sebab ada elektron ni dah. Elektron lone pair pada O tu. Jadi akan terbentuk ikatan antara O dengan H menggunakan lone pair ni. Jadi tinggallah satu lagi lone pair pada O tu sebab dia asalkan ada 2. Lone pair tu dia ada 2. Jadi kita tunjuk satu cukup, tak tunjuk dua-dua. Jadi satu lone pair telah digunakan untuk buat ikatan antara O dengan H. So O ni kehilangan elektron, dia jadi plus lah. Jadi protonated alcohol. O kalau kata sekarang tangan dia dah jadi 3, dia jadi plus. Dia ada satu lone pair lagi lah tinggal. Macam H3O plus kan. OH. Dia jadi plus. O kalau dia 3 single bond, O tu jadi plus. Kalau dia double bond, kalau dia ada 2 single bond, dia tak ada plus. 2 single bond. Jadi lone pair tu masih ada. Bila satu lone pair tu dah hilang, jadi O tu jadi plus. Jadi protonated alcohol. Dia terima satu H. OH jadi OH2 plus. Kamu kena ingat macam tu lah. Protonated alcohol. Ni kita panggil protonated alcohol. Dia dah terima H+. Alkohol tu, OH tu dah terima H+. Jadi OH2 plus. Dia jadi protonated alkohol. Okay, H+ pergi pada OH. Jadi OH2 plus. Jadi yang sulfuric acid ni jadi anion of sulfuric acid lah. Yang ni kamu nak tulis HSO4 minus tak apa.
atau OSO3H macam tadi ni, O minus SO3H pun boleh. Okay, so sekarang dah dapat dah protonated alkohol. Jadi bukan simply macam tadi saya kata tadi COH bond tu dia break. Sebenarnya dia keluar. Dia jadi OH2 plus dulu, protonated alkohol dulu. Nanti baru dia keluar. Nanti baru dia keluar. Dia keluar sebagai air. OH2 plus tu maksudnya jadi H2O. Dia keluar sebagai air. So bond kat sini break heterolytically, secara heterolytic cleavage. So carbon dia jadi plus. Carbon tu jadi plus. Jadi carbocation. So tadi first step jadi protonated alcohol. Sekarang second step jadi carbocation. Bila H2O keluar. So bond OH bond tu dah break lah. Kamu boleh faham tak? COH bond tu dah break lah maksud saya. Bond ni dah break lah. Awal-awal tadi saya kata COH bond tu akan break. Now keluar lah. Dia keluar sebagai air. Jadi carbocation. Okay, bila carbocation, kemudian yang apa ni, an ion of sulfuric acid tadi tu dia akan datang ambil H dia balik. Tapi H dia tadi bagi kat alkohol kan, tapi dia akan ambil H, satu H daripada carbocation ni. So ambil H ni keluar sebagai H+. Jadi anak panah kita kena tunjuk ni mekanisme curve arrow. Ni maksudnya electron flow daripada OSO3H minus ni. Dia akan buat ikatan guna elektron yang ini. Dia akan buat ikatan O dengan H. So H ni tak perlu bawa elektron sebab dia dah ada elektron sini. So elektron ikatan ni pulang kat sini. So jadi double bond. Jadi double bond. H tu pun hilang. Kan saya kata mula-mula kita akan putuskan ikatan CO. Lepas tu the next step adalah kita buang H. Ikatan ni akan break juga. H tu hilang. Bond antara CO, H2 break. Lepas tu CH2 break juga. Baru dapat double bond alkene. Kamu boleh faham tak? So third step ni adalah kita panggil proton abstraction. Buang H tu pula. CO tadi bond dah break, lepas tu buang H pula. Antara dua karbon bersebelahan tu mendapat double bond. Itu mekanisme dia. Okey. Jadi tadi kan, kita kata ini bond ni break. Lepas tu kita tengok karbon sebelah. Karbon ni dengan karbon ni. Kan? Lepas tu mana double bond tu, double bond dia. Double bond sini, double bond sini. Tu dia dapat produk tu. Ini major lah sebab ni R banyak. Ini ada 2 R, ini ada 1 R. Ini 1 R, ini 2 R. Ini major lah. Determined by 6F. Saya tulis kat bawah ni. Okay. So kita ulang balik tadi Okay, so ini dia tunjuk overall lah mechanism tadi. Mula-mula melibatkan protonation of alcohol, jadi protonated alcohol. Lepas tu singkirkan air, putuskan ikatan ni, dapatkan carbocation. So kalau H yang sebelah sini, ni saya terbalik sikit lah. Ni yang sebelah sini ya. H sebelah sini dia jadi alkene. H sebelah sini jadi double bond sebelah sini Right, itu kalau tunjuk overall. Tapi mekanisme tak boleh buat secara overall macam ni lah. Dia kena fokus kepada satu-satu produk. Okay, let's say saya nak tunjuk formations of the major product ni macam mana. Okay, ingat tadi mula-mula alkohol tu mengalami protonation. Dia H akan bind pada OH tu, dia jadi OH2 plus. Okay, jadi OSO3H minus atau HSO4 minus. Dia alkohol dah menerima dah proton, jadi OH2 plus. Lepas tu salin balik protonated alkohol ni, breakkan dia punya bond, dapatkan carbocation. Okay, lepas tu
hidrogen hilang. So kita nak jadi major product yang ini, nak tunjuk. So apa yang berlaku, OSO3 atau HSO4 minus ni datang ambil H. So elektron pulang dekat sini, dapatlah alkene major product tu. Boleh tak? 3 step minimum lah. Alkohol mengalami protonation, buang air jadi alkarbokation, kemudian buang H pula pada karbon sebelah karbon-karbokation tu. H ni keluar sebagai H+, seperti tak bawa elektron. So elektron ikatan tu bagi kat situ, dapat. Jadi hilang plus ini jadi double bond. Kamu okey tak? Okey, cuma sekarang sometimes kan kalau kamu tengok kat sini contoh kamu tengok karbon yang ada OH, okay, karbon sebelah dia, karbon ni. So kita expect double bond di sinilah. Tapi tengok di major product sini dia jadi double bond kat sini. Double bond kat situ pula. Jadi kenapa jadi macam ni? Kenapa tadi saya kata straight je Saya kata tengok karbon yang ada OH, tengok karbon sebelah dia, karbon tu ada H ke tak. Jadi kalau ada H double bond kat sini. Tapi nampak di sini dia jadi benda lain pula major product tu. Dia bukan dapat satu alkene saja. Dia ada alkene lain dan alkene ini merupakan major product. Maksudnya kita bukan just simply tengok macam tu je lah. Kita kena sebab you all sekarang dah belajar mekanism. So saya kena ajar dia is more complicated, is more than that. Dia lebih daripada itu. Okay. Jadi sebenarnya kamu tengok kita potong buang OH ni. Sebenarnya kamu kena tengok structure tu, kita akan buang OH ni. Kamu tengok karbokation dia yang terbentuk. Tengok karbokation yang terbentuk. Dia potong situ kan. Nanti dia akan jadi karbokation. Dia H2. Kita potong OH tu, kita buang OH. Buang OH. Dia akan jadi karbokation. Kamu klasifikasikan karbokation tu. So karbokation ni karbokation primary. Mekanisme dia melibatkan pembentukan karbokation. Okey, kamu dah belajar kestabilan karbokation intermediate. Sebab itu masa awal introduction ni kita belajar kestabilan karbokation. Sebab kita tengok okey, karbokation ni primary. Boleh tak karbokation tu positif ni pindah pergi sebelah karbon sebelah ni? Ada tak kumpulan-kumpulan kecil yang boleh pindah supaya kita akan dapat karbokation yang lebih stable? Hidrogen ni boleh pindah. Hidrogen ni akan pindah. Hidrogen ni akan pindah, dia pergi sini. So kita akan dapat hidrogen pindah sini. So kita akan dapat karbokation kat sini. Dia jadi tertiary. Tertiary kan sebab bila karbon yang positif tu dekat dengan 3 karbon. Akhir dia ada 3. So tertiary. Okay. Jadi bila mekanisme dia melibatkan pembentukan karbokation, kamu check dia punya karbokation primary. Ada tak kumpulan kecil yang boleh pindah supaya positive charge tu jadi dekat karbon yang lebih, pembentukan karbokation yang lebih stable, tertiary. Contohnya kan. Kalau primary boleh tak dia dapat secondary atau tertiary macam tu. Secondary boleh tak dapat tertiary. Yang lebih stable lah. Sekarang ada hidrogen yang boleh pindah. Hidrogen pindah sini, tu karbon tu jadi positif. Jadi kalau kata adanya karbokation yang terbentuk tu kurang stable, boleh ada rearrangement untuk dapatkan karbokation yang lebih stable. Contohnya ini rearrangement ni kita panggil 1,2 hydrogen shift sebab hidrogen yang bergerak pergi karbon sebelah. Supaya karbokation tu jadi karbokation yang lebih stable. Karbon tu positif dia boleh pergi pindah sebelah. Dia akan jadi karbokation yang lebih stable.
Jadi lepas tu barulah hidrogen tu disingkirkan. Jadi sekarang ni hidrogen yang disingkirkan adalah hidrogen yang ini. Bukan hidrogen yang ini untuk major product. So, bila hidrogen ni disingkirkan, so dapat double bond kat sini. So kita dapat sini. Faham tak? Sebab kamu belajar kestabilan karbokation, jadi mekanisme dia kena tengok sampai habis lah. Bila kita dah jadi karbokation, check. Karbokation tu kelas apa, boleh ada tak rearrangement. Kalau ada rearrangement, kena tambah satu lagi step. Tadi 3 step, sekarang jadi 4 step. Sebab ada rearrangement of karbokation. Kamu okey ke tak? Jadi kita nampak tadi macam sort of double bond kat sini je. Tapi tengok-tengok dia kenapa major product dia double bond kat sini. Sebab hidrogen ni pula yang disingkirkan. Bukan hidrogen ni. Untuk major product tu. Jadi ini yang major product. Sebab dia lagi banyak alkyl. Dia ada 4R. 4R, 3R. 3R. Double bond, dia ada R ada 3. Yang ni kalau tengok ni dia ada 2R saja. So yang ni major. Macam mana? Okay. Okay, kita tengok soalan tutorial. Ni saya terang bagi habis sekejap ni ya. Saya terang sebelum masuk tutorial. So in the mechanism, the elimination of water initially form a primary carbocation. The less stable primary carbocation undergo rearrangement to form a more stable tertiary carbocation. 2-methyl-2-butene is formed as the major product because elimination of secondary hydrogen is much easier. So Zeth rule apply in this case. Apa tadi? Okay, so kita tengok tutorial dulu tentang preparation. Okay, kamu tengok soalan nombor 4. Semua orang tengok tutorial lah. Ready? Soalan nombor 4 ni, you nampak preparation. Part A dengan B. Part C onwards tu tak usah tengok dulu. So ini preparation lah. A dengan B ni preparation sebab dia jadi alkene. Kamu nampak produk dia alkene. Ini propene. Ini pun alkohol ya. Yang B kita buat ni alkohol. Jadi alkohol guna concentrated sulfuric acid. Alkohol guna concentrated sulfuric acid panas. So jadi alkene ni major dengan minor. Yang ni kalau guna KOH etanol tentulah ini haloalkane. Kan penyediaan alkene 2 sama ada daripada alkohol atau daripada haloalkane. So kalau ini dia jadi HCl, dia singkirkan HCl. Maksudnya kita letak balik ada H dengan Cl kat struktur A ni. So propene ni kamu letak balik H dengan Cl. Maksudnya you punya answer should be ada 2 possible lah. 3 carbon tu. Kan double bond di ujung sini. You bubuh balik H dengan Cl. You nak bubuh H sini, Cl sini boleh. Atau you nak bubuh Cl sini, H sini. You letak balik. Kita buang H dengan Cl. Jadi alkene. Kita letak balik. Tak kisah you letak kat mana. Kat karbon-karbon double bond lah. Kira dia hilang double bond tu. Dia tak ada lah double bond. Dia single bond letak dekat situ. Kat 2 karbon tu. Nanti yang dia akan jadi double bond bila kita singkirkan H dengan Cl tu. 2 karbon sebelahan. Kamu okey tak? Okay, madam.
So A tu sama ada 2-chloropropane ataupun 1-chloropropane. Tu ada 2 possible answer. Dua-dua akan menghasilkan propin. Okay, dah dapat. Okay, untuk alkohol, kalau dia bagi reaktan dia alkohol, menghasilkan alkin, kita nak predict alkin apa. So, okay, sekarang sebab kamu belajar mekanisme, jadi kamu kena fikir juga karbokation dia. You tengok structure dia ni. Okay, saya tulis kat sini lah kat PowerPoint. Saya memerlukan ruang yang lebih besar. Ya, kalau tak faham tanya tau. Dengan senyap je. Dia tak tahu. Okay, tengok structure alkohol. Okay, dia ada berapa carbon ni. Carbon, carbon, carbon. OH macam tu Betul 1, 2, 3. Okay. Dia kata major B minor C. Okay. Tengok carbon yang ada OH. Carbon tu. Ikatan tu akan putus. Jadi karbokation. Dia akan potong sini. Dia akan jadi karbokation. Itu karbokation dia. Padam dulu ni lah. Oh, tak boleh padam dah. Dia kecil sikit kat sini. Tu positif kat situ. Karbokation. Okay, karbokation ni karbokation primary kan? Primary karbokation. Ya, sebab you belajar mekanisme. Jadi kita tengok karbokation yang terbentuk. Okay, ada tak rearrangement? Ada tak kumpulan kecil yang boleh pindah? Karbon tu boleh tak pergi karbon sebelah? Positive charge tu, Positive charge tu boleh tak dia pergi karbon sebelah ni? Ada tak karbon ni dia kumpulan kecil boleh tukar tempat? Yang boleh tukar tempat untuk rearrangement ni, kumpulan-kumpulan kecil tu hidrogen atau metal. Yang boleh pindah tu hidrogen atau metal. Dia boleh shift. Ni dia ada hidrogen. Dia tak cukup tangan tu, saya tak tunjuk hidrogen semua ni. Saya tak tunjuk ni. Ni ada 2 hidrogen, ni ada 1 hidrogen, ni ada 3 hidrogen. Ni positif charge di sini. Lepas kata OH ni keluar sebagai H2. OH tu kan, dia keluar sebagai air nanti. Bila alkohol mengalami protonation, dia keluar sebagai air. So jadi karbon ni jadi positif. Dia karbokation. Jadi positif tu boleh tak dia pindah sebelah? Dia tak boleh pindah sini tak boleh pindah sini. Dia pergi sebelah dia. H ni pindah. H ni boleh pindah. H ni dia pindah main sini. So positif jadi kat situ. So dia jadi. Jadi kalau kata alkohol, kita kena fikir tentang dia punya mekanisme. Tengok. Kalau tadi peringkat awal tadi saya kata macam ni kan. Tengok karbon yang ada OH. Tengok karbon sebelah dia ada H ke tak. So dah berbual di sini. Tapi sekarang, kamu dah belajar mekanisme. Jadi buang OH tu tengok jadi karbokation. Jadi karbokation tu boleh tak dia pindah sebelah. Jadi nanti dah berbual di sini. Bukan di sini saja. Sini minor. Dia dah berbual di sini. Selepas adanya rearrangement ni. Kan? Okey, jadi sekarang kita tengok
Kalau alkohol kamu kena tengok dia punya carbocation yang dah stabil tu iaitu tertiary. Jadi double bond boleh sini, boleh sini, boleh sini. Nah. Jadi double bond sini sebab H ni hilang. Double bond sini sebab H ni hilang. Tapi sama dengan ni lah. Double bond jadi sini, H ni hilang. So, major product dia adalah bila mana double bond kat sini. Minor dia tu adalah apabila saya ambil double bond sini lah. Macam tu. Kamu okey tak? Yang ini 2R. Yang ini 4R. Fokus dekat carbon double bond. Fokus dekat double bond. Tengok berapa R. Yang tak ada kat sini ni hidrogen ni. Saya tak masukkan. Hidrogen. Boleh ke? Pening. Boleh tak? Saya sakit gigi hari ni. Semalam cabut gigi. Boleh, madam. Okay, mari saya tanya dulu satu nah. So ini soalan tutorial yang inilah kan Tutorial yang inilah ni. B dengan C ni. Major, minor, selesai dah lah. Itu jawapan dia yang tu Kamu boleh lukis structure tu bagi complete lah CH3, berapa hidrogen dia? CH3, H3. Ni H2. Yang tak complete tu hidrogen lah 1, 2, 3, H ada 1. H3. Okay, selesai. Semua dapat jawapan dah kan? Okay, kalau kata saya nak test dengan you all tengok nah. Sekarang conclusionnya bila kamu diberi structure alkohol, contoh saya bagi yang ni. Kalau kamu diberi structure alkohol, sebab alkohol you belajar mekanisme dia, kalau kamu nak predict dia punya structure of alkene, misalnya dia bagi macam tu. Ada. Kan? Kalau dia bagi structure alkohol macam ni, right? Okay, mula-mula kamu tengok carbon yang ada OH tu, carbon ni, kamu ingat ikatan tu akan putus. Ikatan ni akan putus. Dia akan jadi carbocation. Okay, structure carbocation. Carbon positif. Okay, classify carbocation tu. Ini secondary Sebab carbon ni, carbon tu, dia terikat dengan 2 carbon. Carbon ni dia terikat dengan 2 carbon. Ada 1 hidrogen. Carbocation dia 3 single bond. Carbocation dia 3 single bond. Dia positif.
Jadi ada satu hidrogen lah, sekata dia tak tunjuk. Ni sebenarnya dia ada satu hidrogen. Satu hidrogen. Jadi karbokation tu karbokation secondary. Sebab dia terikat dengan karbon ni terikat dengan dua karbon. Karbon ni dengan karbon ni. Secondary karbokation. Okay, boleh tak rearrangement untuk dapatkan karbokation yang lebih stable? Dia buang hidrogen ni, hidrogen ni. Boleh tak dia rearrangement pada karbokation yang lebih stable? Rearrangement tu maksudnya positive charge tu dia pindah sebelah. Dia pindah sini atau dia pindah sini. Kalau dia pindah sini jadi secondary juga. Dia pindah sini jadi tertiary lah. Karbon ni dia ada satu hidrogen yang tak ditunjuk. Jadi hidrogen tu pindah sini. So positif jadi kat sini. So saya tunjuk kat bawah ni. Jadi positif jadi sini. So jadi tertiary. Okay, so produk daripada, sebenarnya produk daripada secondary ada juga dia punya alkene. Produk daripada tertiary ada dia punya alkene. Tapi major produk tu berdasarkan yang tertiary tu. Okay, daripada tertiary, okay, sekarang kamu dah tengok karbokation, kamu tengok karbon yang positive charge tu. Apa karbon sebelah dia? Itu karbon ni, karbon ni, karbon ni. Karbon-karbon tu ada tak hidrogen? Kalau tadi saya asalnya saya kata karbon ni kan. Karbon ni, karbon ni, karbon ni ada tak dia punya, kan saya kata karbon ni ada OH, tengok karbon sebelah-sebelah dia ada tak hidrogen, so dah berbual sini-sini. Tapi sekarang ni kamu dah belajar mekanisme, jadi kita tengok berdasarkan karbokation lah ya. Kita putuskan ikatan OH tu, kita tengok karbokation. Sebab dia ada rearrangement, dia boleh dapat alkene lain lagi. Dan major product tu berdasarkan after rearrangement tu. Jadi kamu kena fikirkan karbokation yang terbentuk. Jadi bukan just tengok karbon sebelah yang karbon OH. Potong buang OH, jadikan dia karbokation. Fikirkan dia punya rearrangement. Ada tak rearrangement? Ada possible tak rearrangement? So, kita tengok karbon positif. Mana karbon sebelah karbon positif? Karbon-karbon ni. Okay. So, double bond dia sini, sini, sini. Sebab dia ada hidrogen. Setiap karbon-karbon positif. Setiap karbon sebelah karbon positif, dia ada hidrogen. Dia boleh jadi alkene. So, possible alkene. So, dia ada CH3, CH2. So, dah berbual sini. Kan? Satu. Lagi. Dia kecil sikit. Berbentuk sudah berbual sini. Jadi pada ni double bond sini. Tiga possible ni. Mana major yang ini Ni ada 3R. 3R. Yang ni 2R. Yang ini pun 3R. 1, 2, 3. Kalau kata daripada secondary tadi pun ada juga produk yang kat sini kan. Dah berbual sini, dah berbual sini. So, dia pun ada yang sama produk lah. Cuma kalau kata melibatkan rearrangement yang lebih stable, kamu kena tunjuk yang berdasarkan produk berdasarkan rearrangement kepada berdasarkan tertiary lah.
CH3, CH2, CH3. Yang ni pun possible sini kan. Kan sini, dah berbuang sini, dah berbuang sini. Kalau tak ada rearrangement tu. Tengok karbon positif, dah berbuang sini, dah berbuang sini. Terus sini, dah berbuang sini. Yang ni sama dengan ni. Tapi yang kita boleh dapat yang ini ni, kalau ikut yang ini, tak ada dapat yang ni. So possible produk dia yang ni juga ada. Disebabkan berlakunya rearrangement tu. Kalau daripada minor, daripada yang secondary carbocation hanya dapat 2 produk ni sajalah. Tapi nampak daripada tertiary carbocation kita ada possible produk yang ni pun ada. Ni pun ada. Tunjukkan dia melalui tertiary carbocation. Boleh tak? Faham tak? Faham tak ni? Ini sebenarnya saya harap kamu faham lah ni. Saya cuba nak bagi terangkan. Cuma soalan naik ke tak naik tu tak tahulah. Dia cakap itu advance jugalah. Tapi within your syllabus, that's the thing. Okay, kita tengok dia punya preparation dekat-dekat 2 jam ni. Ni semua ada action. Action je senang, preparation ni lah kot. Ini satu, kalau you tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 6 ni preparation juga kan. Saya ambil nombor 7 Nombor 7, draw the structure formula and then the major product and minor product from the formulation. Ni alkohol. Cuma alkohol ni, sekali lagi saya kata, tengok alkohol tu, potong dia punya ikatan OH tu, tengok carbocation dia. Cuma yang dia bagi contoh ni straightforward lah, tak ada rearrangement. Tak nampak lah. Carbon. Jadi posisi kat situ kan. Senang saja nah. Next time, bila you nampak alkohol tu, kamu potong dia punya OH, tengok carbocation dia. Dia jadi karbon positif kat sini. Positif, kan? Lepas tu, tengok karbon yang positif, mana karbon-karbon sebelah dia. Karbon-karbon yang ni tertiary dah. Tertiary. Kalau dia tertiary lah, tak ada rearrangement lah. Tertiary tak ada rearrangement dah. Okay. Kita tengok yang paling stable. Tertiary. Tertiary dah stable, tak ada rearrangement. Kalau dia tak stable, dia boleh rearrangement, you kena rearrangement dulu Tengok karbon sebelah. Karbon-karbon sebelah karbon positif tu. Karbon ni. Okay. So, double bond dia antara 2 karbon tu. So, ini ada karbon yang positif ni, dua-duanya. Karbon ni. Karbon ni positif. So, ini metal, ni pemetal. Jadi, maksudnya double bond sini atau double bond sini benda yang samalah. So, ada sini satu produk, satu lagi produk yang ni, double bond kat sini. So, yang majornya yang double bond sini iaitu C3, 4, double bond. Macam tu. Double bond kat sini. Double bond kat sini Kita 1, 2, 3, 4. Satu lagi double bond di sini. Yang minor. Double bond di atas atau di bawah tu sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Boleh Faham tak? So, ini major sebab ini ada 3R. Nampak tak 3R? Ini nampak 2R. Penuhkan dengan hidrogen. Okay, so preparation kita dah selesai. Yang ni dia menggunakan haloalkin. Okay, saya kena terang jugalah. Kalau haloalkin, sebab mekanisme dia kamu tak belajar, jadi kamu jangan fikir rearrangement. Contohnya, kita tengok soalan
Nombor 8 2-chloro-3-methyl pentane. 2-chloro-3-methyl. Ni question number 8. 2-chloro, 2-methyl. Pentane. Kan dia kata draw the structure formula of alkene that would be formed when 2-chloro-3-methyl pentane is subjected to dehydrohalogenation with sodium hydroxide in ethanol. Ni penyediaan alkene, dia menggunakan strong base 2-chloro-3-methyl pentane sebagai haloalkene dia. Sekejap saya tulis dulu. Maksudnya ini sini ya, equation dia. Haloalkene ni lukis struktur haloalkene, pentane 5 karbon, kloro pada karbon kedua, methyl pada karbon kedua. Jadi haloalkene ni kita reaktkan dengan KOH, etanol untuk dehydrohalogenation. Panas, heat. So dia akan jadi alkene. Preparations of alkene, satu cara lagi selain daripada alkohol, menggunakan haloalkene. Tapi kena guna strong base, KOH atau NOH, etanol, panas, jadi alkene. Okey, sekarang oleh kerana mekanisme dia kamu tak belajar, jadi lagipun struktur dia pun dia tak akan jadi karbon yang tak stable under rearrangement. Dia nampak karbon yang ada Cl, bond ni akan break, so dia memang akan jadi tertiary karbon. Karbon ni akan jadi positif. Tapi kalau kata struktur lain, ya, kamu tak perlu fikir tentang karbon, tak perlu fikir tentang rearrangement. Itu jadi positif kat situ, memang dia tertiary dah. Itu tak payah fikirlah tentang rearrangement. Kalaupun dia bukan tertiary karbon, primary ke, kita anggap bodoh sajalah. Maksudnya kita buang H dengan Cl pada karbon bersebelahan tu. You tak payah fikir lebih-lebih panjang lagi. You akan buang H dengan Cl. Macam saya ajar you mula-mula tu. Buang H dengan Cl, you akan dapat double bond antara dua karbon tu. H dengan Cl, dua karbon bersebelahan tu. So possible alkene. Ya, harap you faham ni. So double bond dia, buang H. So double bond kat situ. Dan Cl, buang H dengan Cl. So CH3, CH2, CH2, CH3. Satu lagi. Mekanisme dia sama macam yang kita buat untuk dehydration of alcohol. Jadi produk dia sama saja. CH, CH2, CH3. Boleh nampak Jadi buat double bond sini, ini. Buang H dengan Cl ni. Double bond kat sini. Ni lagi satu ni sama jugalah ni Yang ni. Sama ada double bond sini, double sini. Sebab karbon ni ada methyl, karbon ni ada methyl. So produk dia double bond sini ke double bond sini sama saja. Okay, satu lagi adalah you boleh remove hydrogen ni, dapat double bond kat sini. Ini. Okay, ini adalah major. Sebab dia ni ada 3R. Ini 2R. Ini major. Okay tak? Nombor 8 tutorial. Faham tak ni? Boleh? Faham. Saya harap semua faham ni. Seorang je tak jawab. Faham, madam. Ya. Okay. Jadi itu nombor 8 Okay, saya bagi contoh lagi contoh lain Kalau kata haloalkene lain.
haloalkin. Kalau dia buat haloalkin macam ni. Kan, saya kata tadi kamu tengok carbon yang ada Cl, kita buat straightforward je. Carbon yang ada Cl, mana carbon sebelah dia, carbon ni. Carbon tu ada H tak? Ada. Dah berbuang kat situ. Jadi kamu jangan fikir dia ada pembentukan karbokation, ada rearrangement, tak payah fikir. So, dengan KOH, etanol, so possible product dia kita buat ini je lah. Alkin tu je lah. Walaupun sebenarnya hakikat dia bila kita potong sini jadi karbokation, ni karbokation primary, nanti ada rearrangement kepada tertiary. Bila hidrogen ni boleh pindah pergi sana, dapat positif dekat karbon ni. Karbon ni akan jadi positif. Jadi double bond boleh juga kat sini. Ni lagi major sebenarnya. Tapi sebab kita tak belajar mekanisme dia, kamu tak payah fikir-fikir panjang lah. Kamu tengok karbon yang ada Cl, ikatan tu akan break. Hidrogen yang akan di-remove adalah hidrogen pada karbon sebelah. Pada karbon yang ada Cl tu. Sudah berbuang kat sini. Sudah. Fikir yang tu je lah. Maksud saya macam tu. Kita tak payah fikir panjang. Sebab mekanisme dia you all tak belajar. Okay. So sekarang kita lihat pula dia punya reaction. Tengok dia punya reaction pula Okay, kalau tengok dalam ni, dekat sini dia ada mind mapping ni. Tapi dia tak lengkap. Jadi nak tunjuk semua. Saya kena tambah-tambah lah lagi. Kalau saya punya nota, saya dah edit balik siapa ambil yang lama tak ada juga yang ni pun. Apa yang reaction yang saya muatkan kat sini, kita summarizekan dalam ni. Reaction of alkene. Reaction of alkene. Alkene campur apa? Dia ada ni semua ni. Campur hidrogen, campur bromin. Itu kan semalam saya ada tengah sikit. Dia follow Markovnikov rule. Jadi kamu kena, kalau kata dua benda yang berbeza yang kita nak letakkan dekat karbon-karbon double bond ni. Kalau dua benda berbeza, contohnya H dengan Br. Kalau H dengan H tak ada masalah. Nak masukkan H dengan Br, dia berbeza. Sebab H masuk sini jadi lain. H masuk sini jadi lain. Kalau H masuk sini, Br kena masuk sini. Kalau H masuk sini, Br kena masuk sini. Jadi dua benda berbeza. Jadi dia kena ikut peraturan Markovnikov rule ni. Right. Jadi kita buat ini dululah. Okay lah. Buat contoh yang saya ada ni. Semua dalam kertas. You all salin saya punya structure ni. Dah salin dah semalam. Kamu dah buat tak? Saya suka you all buat ni. Tak tahu you all sempat buat tak? Kamu buat tak? Tak buat lagi Kalau kata yang ini. Saya edit balik ni So kita buat summary yang ni dulu dalam masa 20 minit ni. Tadi preparation tadi, set ZEF. Alkene yang terbentuk, campuran alkene adalah alkene yang lebih stable, major product. Tapi di sini saya just nak tunjuk, nak you all tahu apa reaktan dan reagent alkohol dan haloalkin apa yang digunakan untuk menghasilkan alkin ni. So kamu just letak balik. Kalau kata dalam penggunaan concentrated sulfuric acid panas, maksudnya you buat dehydration,
kita akan singkir air. Jadi kita letak balik H dengan OH dekat carbon-carbon double bond. Jadi possible structure dia muat ke ni? Kamu letak balik H dengan OH. Jadi kamu letak kat mana pun tak apa. Tapi dekat carbon double bond tadilah, asal dia tak ada double bond, dia akan jadi double bond. Dia mengalami dehydration. Dia letak balik kat situ. Sama ada you letak kiri atau kanan. So possible dua produk, dua reactant lah Ni carbon double bond sini tau Sini carbon ni dengan carbon ni. Letak balik. OH dan H. Macam tu. So dua-dua alkohol ni bila mengalami dehydration, possible produk dia adalah alkin ni. Sebenarnya ada lagi alkin lain lah. Tapi this is one the alkin yang hasil daripada penggunaan alkohol ni. Kita letak balik H dengan OH. Okay, kalau yang ini, kalau KOH etanol, kita letak balik H dengan BR. Ikutlah saya nak buat HBr. Kalau haloalkin dia ada BR, so maksudnya kita singkir HBr misalnya. So letakkan. Kamu boleh faham tak? H dengan BR misalnya kat situ. Nanti dua-dua tu disingkirkan, dapatlah double bond kat situ. So kita letak balik. Sebelum dia disingkirkan, dia ada H dengan BR kat situ. BR duduk sini, H duduk sini. Ada dua possible. Haloalkin. Alkin tu ada lagi lah possible lagi Polo Zephyr lah mana major product Tapi saya nak predict dia punya reactant. Okay, proportion of alkin tu. Okay, sekarang kita lihat dia punya reaction Electrophilic addition following Markovnikov rule. Okay, kalau kata hidrogen, bromin, benda yang sama masuk tak ada masalah. So kita letak je kat carbon double bond ni. Dia jadi single bond. Ruang saya ni sempit dah. So you letak. You tak nak tunjuk pun tak apa. Kalau skeleton tak boleh tunjuk. Sini akan jadi CH2 macam tu. Yang dekat carbon gelang ni dia ada H dah masuk nanti. Tapi kalau you nak letak, boleh. Nak tunjuk juga. So saya buat colour difference sikit. So CH, CH3, apa yang masuk adalah H dengan H. H masuk sini, H masuk sini. Tak carbon double bond yang masuk Kalau kata BR, saya buat macam tu saja boleh tak muat dapat ni. So BR masuk. BR akan masuk BR masuk. Kamu lukis the whole structure lah Kalau bromin, BR masuk dua-dua. Yang ini dah langgap kawasan sini pula dah. Yang ni Okay, kalau BR dengan H2O, bromin water, apa yang akan masuk? BR dengan OH. BR dengan OH. BR sebagai electrophile. Ini saya bercakap tentang major product. BR sebagai electrophile. So, according to Markovnikov rule, BR tu electrophile,
tambah dekat karbon yang banyak hidrogen. Kamu kena tengok karbon-karbon double bond. Mana karbon double bond ni yang ada banyak hidrogen? Karbon ni yang banyak hidrogen. Karbon ni. Dia ada satu hidrogen. Karbon ni tak ada hidrogen. Dia tengok karbon mana lagi banyak hidrogen. So karbon ni Nampak tak ni? Karbon ni. Karbon ni yang banyak hidrogen. Dia ada satu hidrogen. Lepas tu dia kan dia punya tangan dia tu. Karbon double bond, dia ada H, dia ada metal. Ini dia karbon-karbon. So kita tengok karbon-karbon double bond. Mana 4 tangan dia tu, okey, ada hidrogen tak karbon tu? Dia ada hidrogen. Jadi karbon ni lah. Elektrofil tambah dekat karbon tu. Saya nak buat structure dia. Saya padan yang ni boleh. So Br tambah dekat sini. Alamak, padam. Br tambah sini. OH tambah sini. Ini major. Ini structure gelang tu Kalau H dengan Br, saya buat partly sudah dah. Structure dia kamu lukis betul-betul ni. Saya harap kamu faham apa saya buat ni. Macam tu kan. CH, CH3. So H tambah sini, Br tambah sini. H sebagai elektrofil. So H tambah dekat karbon yang banyak H. Double bond. So Br tambah dekat karbon ini. Ni the whole, ni di-draw the structure Sambung ni. Sambung dapat gelang ni nah, gelang. Kamu okey ke? Aduh, tak nampak lah you all ni. Oh, faham ke tak? Anybody still listening to me? Ada? Ada. Ada, madam. Right, bagus. Okay, kalau kata HBr peroxide, ini anti-Markovnikov. Ini anti. Jadi dia tak follow macam Markovnikov tadi. Ini semua ni kita masih Markovnikov. Ini anti Ini satu anti. Sebab saya bawa dekat-dekat dengan HBr. Kalau kamu nampak belakang ni peroxide. Peroxide. Ni peroxide. Dia jadi anti-Markovnikov. So terbaliklah. Structure tadi tu. Ni CH3. So instead of hidrogen pergi dekat karbon yang banyak hidrogen. Hidrogen pergi kat karbon yang kurang. Hidrogen duduk sini, Br duduk sini. Terbalik. Nah, kalau kena nampak peroxide. Air berasid. H dengan OH yang akan masuk. Dua benda yang akan masuk kat double bond. H dan sebagai elektrofil. Ni major product Dia Markovnikov ni dia ada minor dengan major product. Tapi kita cakap tentang major product lah. Ikut Markovnikov tu maksudnya elektrofil yang akan menghasilkan major product tu, elektrofil tu pergi pada karbon yang banyak hidrogen. So H pergi pada karbon yang banyak hidrogen. Karbon double bond. Dia pergi pada karbon double bond. Dia pergi pada karbon lain. So produk dia H pergi sini, OH pergi sini. Okey. Boleh? Okey, kalau kata KMNO4 basic room temperature, ini Bayer test. Ini satu test untuk menunjukkan dia adalah alkin, ada karbon-karbon double bond. So dekat karbon-karbon double bond tu dia akan masuk OH dengan OH. Oxidative cleavage, karbon double bond tu nanti dia potong. Dia oxidize. KMNO4 ni lebih strong. So dia akan menghasilkan carboxylic acid, CO2 dan air juga.
Keton macam ni. Ini SES belum belajar ni yang ni. Macam ni Tengok structure ni. Barrier tadi okey nah. Dia jadi diol, OH masuk plus dengan MnO2, brown precipitate. Ni test untuk menunjukkan alkene. Boleh beza dengan alkane. Sebab alkene berlakunya electrophilic addition, OH masuk jadi diol, brown precipitate form. Purple colour KMNO4 tu decolorize. Kalau alkene, so purple colour akan remain lah. Okay, sekarang kita lihat oxidative cleavage. Saya nak cuba summary-kan ni. Kita tengok satu-satu tutorial ke apa. Okay, saya nak guna kat sini ruang saya buang ni diol tadi ni. Okay, kita tengok oxidative cleavage Oxidative cleavage. Dia akan potong ni. Oxidative cleavage. Dia potong dan oksidakan. So, both dia jadi C double bond O. C double bond O. Yang dah potong ni. Dia C double bond O. C double bond O. Dia potong. Potong. So, C ni, dua-dua jadi C double bond O. Nampak kan? C double bond O, C double bond O. C ni jadi C double bond O, sini pun jadi C double bond O. Okey, putus. Okey, jadi ada beza ozon dengan KMNO4. Ozonolysis. Kalau ozon, dia lebih mild. Saya boleh nampak dia mild sikit, dia tak berapa kuat. Dia mild. Kalau KMNO4 dia strong. Dua-dua ni oxidative cleavage Dia strong. Kalau strong, kita kena tengok structure of alkene. Kalau alkene tu dia ada H. Dia ada H. Dan karbon belah sini kan dia ada H. Dia ada H. Okay, kalau dia ada H, kalau dia stay, maksudnya ini jadi aldehyde. Kalau ozon sebab dia mild, dia jadi aldehyde lah. Dia stay. Kalau ozon dia tak oxidize further. Macam tu. Kalau KMNO4 sebab dia strong, dia jadi carboxylic acid, so dia jadi OH. Dia tak jadi aldehyde. Dia tak boleh stay sebagai H kalau kata KMNO4. Remember, kalau USES, you remember yang KMNO4 ni adalah strong oxidizing agent dengan aldehyde daripada alcohol primary. Aldehyde tu tak bila kita oxidizekan alcohol primary dengan KMNO4, kita tak akan dapat aldehyde. You kena guna PCC baru nak dapat aldehyde kan. Dengan KMNO4 ni, primary alcohol dia akan tukar terus kepada carboxylic acid sebab dia strong. So dia tak jadi aldehyde. So produk untuk KMNO4 acidified panas, kita tak ada aldehyde. Sama. Kita tengok structure of alkene. Kalau dia ada H, dia jadi carboxylic acid. Dia jadi OH. Kalau kata ozon, yes, dia jadi aldehyde. So ozon maybe aldehyde. Kalau kata sebelah sini karbon ni ada H, so dia ada aldehyde kan. Kalau sini dua-dua ni ada RR, keton atau aldehyde keton. Kalau dengan KMNO4, kalau kata sini RR, so dia jadi keton. Ini pun RR, dia jadi keton. Kalau ada H, dia akan jadi carboxylic acid. Pening sikit Kita tengok tutorial. Ayo. Kita tengok sini Saya buat oxidative cleavage. Kita akan potong sini. Ni KMNO4 acidified panas. So sini dia ada H.
So carbon sebelah sini jadi double bond O, dia ada H jadi OH. So sini tak potong, kekal. Ni ada CH3. Ni jadi double bond O. Ini dia ada kan. Satu, empat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. Dia buka. Dia ada gelang macam tu. Lepas tu double bond dia putus. So dia buka lah. Alamak. Badan. Pak, kamu ada kelas C double bond O. Dia ada H, dia OH. Kita dah ada tu, saya kena buka kat sini sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double bond O. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Sini jadi double bond O. Tu dia ada benda ni. Ini jadi double bond O. Potong tu. Boleh faham? Kalau dengan ozon, ozon tak ada kat sini. Ozon saya tambah. Ozon, saya tambah ozon. Kalau dengan ozon, ozon dia ada step 1, step 2. Dia macam tu, tak boleh campur sekali. Kita tulis kan, step 1, step 2. Zinc, air. So dia jadi C double bond O, yang H dia kekal H. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sini kan. Double bond O. Macam tu. Ozon. Okay, boleh. So yang lain ni, ini anti-Markovnikov. So ini ada H, dia tengok. So structure dia, dah buatlah structure ni. Susah nak masuk ni. Sekejap. HBr. H masuk dekat karbon yang kurang. So H masuk sini. Br masuk sini. Macam tu. Yang ni bromine water. Ini Br dengan OH yang masuk. Untuk major produk lah, major. So, ini dah macam tu. So, OH masuk sini, Br masuk sini. Tak boleh nak tulis. Boleh. Br duduk sini. Kan, check dekat carbon-carbon double bond. Check dekat carbon double bond. Mana carbon yang banyak H? Electrophile. Electrophile-nya Br. Br. Kalau bromine water, Br dengan OH yang nak masuk. So Br pergi pada carbon yang banyak H. Markovnikov. Ini H. Jadi kamu kena tahu apa yang akan masuk. Yang ini H dengan OH yang masuk. So electrophile-nya adalah H. H masuk pada karbon yang banyak H. So H duduk situ. H masuk sini, OH duduk sini. Masa dah habis lah. Br macam ni. H dengan OH ni. H masuk sini, OH duduk sini. Tahu? Boleh? Ni HH masuk, tak ada masalah. Apa lagi? Ini OH masuk diol. Chem4 basic. Jadi cuba buat soalan tutorial ni ya. Saya suruh you all masuk dalam GC, you all tak masuk pun. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Buat tutorial tau. Okay. Okay, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Okay.